Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila musannaf kitab khususan ila syai'in lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinan dan limpahan rahmat inayah daripada Allah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan sekali lagi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita. Moga-moga dengan segala kebaikan ilmu yang Allah taala pinjamkan ke atas kita menjadi sebab untuk kita semua diberikan kebaikan dan juga kedudukan yang baik di sisi Allah dan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Dan keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Baik. Jadi kita masih lagi pada fasal yang membincangkan tentang makna pengetahuan, iaitu yang disebutkan dengan makna pengetahuan itu ialah bila mana kita mendapat akan sesuatu yang berbetulan dengan hakikatnya. Kerana Allah SWT Muhammad, hakikat akan ilmu dan makrifah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah bukan pada perkara yang berlaku, tapi hanyalah pada pengetahuan atas perkara yang berlaku. Bila mana kita tahu satu perkara ni, yang kita tahu tadi ni berbetulan dengan hakikat. Ini kita dah bincang pada pengajian yang lepas. Allah SWT. Jadi sudah sebut kata makna pengetahuan ni tak lain tak lebih daripada hanya sekadar mengetahui sesuatu yang berbetulan dengan hakikat. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita tahu ni meja. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi macam mana jadi meja ni? Allahumma salli alaihi Muhammad. Kita kata tukang buat meja. Tapi macam mana tukang tu boleh buat meja?
Allah faham? Yang tu disebutkan sebagai pengetahuan. Jadi pengetahuan pada setiap kita ni berbeza-beza. Allah baik. Maka itu makna pengetahuan. Jadi qaul yang sebenar bahawasanya ilmu dan makrifah itu kedua-duanya adalah sama, melainkan bahawasanya dilepaskan atas Allah Ta'ala itu alim. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi tidak harus dilepaskan ke atas Allah Ta'ala itu akan makrifah, iaitu arif. Allah SWT. Karena makrifah itu, Allahumma salli ala Muhammad, menyeru ia akan mendahulukan jahil bersalahan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Makna kata nak kena jahil dulu baru reti. Allahumma salli. Baik. Jadi kita masuk hari ini pada kata pengetahuan itu, Allahumma salli ala Muhammad, 4 benda yang bukan termasuk dalam kata pengetahuan. Bila kata pengetahuan ada salah satu daripada 4 perkara ni, maka dia dah terkeluar daripada definisi maksud pengetahuan. Boleh faham kan? Baik. Jadi apa yang pertama kata musannif, iaitu jahil. Allah SWT. Jadi bila sebut kata pengetahuan ni, dia ada 4. Jadi daripada 4 ni, Allahumma salli ala Muhammad, yang pertama sekali adalah membincangkan tentang jahil. Allahumma salli ala Muhammad. Jahil ni adalah satu daripada 4 perkara yang terkeluar daripada maksud pengetahuan. Maka jahil ni pula terbahagi kepada 2 bahagi. Maka yang pertamanya jahil basit, nama dia. Jahil basit. Jadi jahil basit ni maksudnya apa? Iaitu tiada mengetahui sekali-kali seperti dikata orang baginya. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, apa kata engkau alam ini qadim kah atau baharu? Bila orang tanya dekat dia, hang rasa-rasa alam ni dia sifat dia qadim kah baharu? Maksudnya sedia ada kah ataupun dia ni diciptakan? Itu bahasa dah. Maka bila dia menjawab, tiada aku ketahui sekali-kali. Aku tak tahu. Tak tahu dunia ni dia bersifat dengan qadim ke ataupun dia bersifat dengan baru. Aku tak tahu dia dah. Baik, contoh lain saya bagi. Allah SWT. Hang pernah tengok tak kereta Bugatti Veyron? Orang tanya, binatang apa Bugatti Veyron? Apa dia? Roti Veyron ni dah. Allah SWT. Dia tak tahu apa dia. Faham tak? Jadi bila dia tak tahu, itu menunjukkan kata dia jahil basit. Sebab apa? Kerana dia mengerti yang dia tu tak tahu. Faham? Bila dia tahu kata dia tak tahu, maka dia duduk dalam kategori jahil yang pertama. Faham tak? Allahumma salli alaihi wasallam. Tang ni area-area sini ni, kawasan sini ni, kalau nak beli cucuk pisang ni, goreng pisang ni, kat mana hak paling sedap? Saya tak tahu. Saya pun baru duduk dalam ni. Faham? Jadi jahil basit ni kategori jahil bagi orang yang ketika mana dia tak ada pengetahuan dan dia sedar yang dia ni tak ada pengetahuan. Understand? Yes. Boleh faham? Itu maksud jahil basit. Baik. Jadi jahil basit ni adalah kategori jahil yang pertama. Adapun kategori jahil yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu jahil murakkab. Namanya iaitu mendapat atas bersalahan sifatnya pada waqi'. Ya Allah SWT. Maka Allahumma salli ala Muhammad mendapat atas bersalahan sifatnya pada waqi' ni ialah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia jahil dalam keadaan dia tak sedar kata dia ni jahil, itu maksud bersalahan pada waqi'.
Maksudnya dia tak sedap yang dia ni duduk dekat tempat orang yang tak reti. Faham? Allah SWT. Waqi' ni maksudnya tempat. Allah SWT, keadaan. Jadi kategori jahil pertama tadi ni, bila dia tak reti, dia tahu kata dia tak reti. Faham tak? Jahil murakkab ni pula, dia duduk pada tempat yang bersalahan dengan sifat tak reti tadi ni. Bila dia tak sedap, kata dia tak reti. Baik, sekali kita baca tentang mana contoh yang nak pergi faham lah. Dan dinamakan dia dengan demikian itu kerana bersusunannya daripada dua jahil. Jadi sebab apa dinamakan dengan nama jahil murakkab? Sebab pada orang yang duduk kategori jahil murakkab ni bodoh. Maksud jahil ni maksud bodoh dah. Letih sebut jahil, kena sebut bodoh bagi faham. Maksud bodoh dia ni dua kali bodoh tuan. Baru senang nak cerita. Sebut jahil masing-masing duk pening masing-masing. Sebut bodoh orang bagi perhatian sikit kan. Bodoh ustaz kata kat aku apa? Allah SWT. Ada bukan kata kat tuan, cerita dalam kitab. Baik. Jadi bodoh yang ada pada jahil murakkab ni, atas kerana bersusunan ke atas dia ni dua bodoh, dua kebodohan. Yang pertama kata musannif, jahil empunyanya dengan barang yang pada waqi'. Allahumma salli. Yang pertama, dia bodoh dalam pada nak sedap, kata dia ni sebenarnya bodoh. Dia tak boleh nak faham yang dia ni bodoh tak? Faham tak? Teruk dah kategori jahil murakkab tu. Dah bodoh tapi tak boleh nak faham kata dia tu bodoh. Baik. Yang kedua, jahilnya dengan bahawasanya dirinya jahil. Dahlah bodoh tadi ni, dia tak tahu bodoh ni macam mana. Bila sebut hang jangan jadi bodoh boleh tak? Dia tanya balik, bodoh tu lagu mana? Faham? Dia tak faham yang dimaksudkan jahil ni datang apa? Tu yang pertama. Yang keduanya pula, jahilnya dengan bahawasanya dirinya jahil. Kerana sangkanya bahawasanya ia yang mengetahui, seperti yang cakap falsafah, bahawasa alam ini qadim. Itu contoh. Jadi yang kedua ni, kerana dia ni duduk dalam keadaan dia tak perasan yang kata dia ni sebenarnya tak reti pun. Dia ni bodoh nak. Baik. Pernah tak tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya biasa tengok satu video. Allahumma salli. Kawan ni berhenti dekat traffic light. Kereta dia berhenti traffic light. Kereta depan ni dia ada kamera depan belakang. Kan kebanyakan kereta lain ni ada kamera depan belakang. Jadi kereta belakang dia ni, Allah SWT, berhenti juga. Tak tahulah kot duk mengelamun apa, kot laki bini dalam kereta tu. Dia bergerak, kereta dia bergerak slow ke depan. Dia tak perasan. Lalah kali tuk, cium kereta depan. Yang best tuan-tuan, kereta depan tak dan turun, dia turun dulu. Turun dengan muka tak puas hati apa semua, ketuk tingkat kawan tu, marah. Dia kata apa? Hang ni apa duduk traffic light, tak berhenti tekan brake kan? Dah langgar kereta aku. Kawan tu pening. Faham tak? Hak salah tu dia, yang tak betul tu dia, tapi dia pergi marah orang pula atas salah dia. Ni jahil murakkab tu kan. Boleh faham tak? Dia faham. Sama juga masuk simpang tak bagi signal. Dia masuk simpang tak bagi signal, kereta depan main horn dia, horn panjang. Berhenti, buka tiga hang siapa? Marah orang horn dia. Tak erti sabak dia kata. Padahal yang tak erti sabak tu siapa? Faham lagi? Jadi yang saya sebut tadi ni adalah contoh-contoh jahil murakkab. Jika siapa buat, dia jahil murakkab. Faham? Jadi orang ni jahil murakkab ni, kalau kita mengaji dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata jangan duduk dekat dengan dia, duduk jauh. Pasal tu Allah sebut dalam Quran, wa'rid 'anil jahilin. Allah kata, dan jauhilah pada orang-orang yang jahil. Bukan bermaksud kita ni
meninggalkan orang-orang yang jahil, tapi kita meninggalkan pada jahil yang murakkab. Kerana orang jahil murakkab ni, macam mana kita habaq dia salah pun, dia kata dia betul. Dia ibarat dia macam angsa rendah. Itik ke angsa? Gangster kampung dia itik. Itik ke angsa? Ha? Angsa tukar panjang kan? Nak Allah SWT. Dia kalau ikut tu panggil apa tu? Angsa no? Saya sebab orang kampung saya panggil gus. Nak Allah SWT. Jadi pasal Melayu saya tak pun nak reti. Lagak dah Allah SWT. Allah SWT. Jenis tu. Jenis kira dia aja betul. Dia duk melepak tengah jalan, dia duk kacau orang. Lepas tu bila orang marah hon dia marah orang balik. Dia pula ligan orang. Yang syoknya, kita ligan dia balik, dia tak lari you. Allah SWT. Maka ni kategori jahil murakkab. Jadi hari ni tuan-tuan, orang jahil murakkab ni ramai. Ramai. Silap-silap kita pun duduk dalam kategori tu. Wa'ayyazubillahi min dzalik. Boleh faham? Maka jangan jadi orang jahil murakkab. Maka yang terkeluar daripada makna pengetahuan tadi ni ada 4 benda. Pertamanya adalah berkenaan jahilun. Jadi jahil ni pula terbahagi kepada 2. Yang pertama jahil basir, nama dia. Jahil basir ni bila mana dia tak reti, tapi dia sedap kata dia tak reti. Bukti dia bila orang tanya dia kata apa? Ish, aku pun tak pasti ya. Aku pun tak reti lah bab ni. Aku pun tak tahulah. Faham tak? Jahil murakkab pula seperti mana yang disebutkan oleh musannif, i'tiqad falsafah bahawasanya alam ini qadim. Bila tanya alam ni Tuhan cipta ke dia jadi sendiri? Alam memang ada sedia dah. Faham? Macam mana geng-geng ahli falsafah dia kata dunia ni tercipta dengan Allahumma salli ala Muhammad. Apa orang panggil apa tu? Dia ada istilah dia tu. Yang bila meteor sama meteor bintang berlangak tu panggil apa? Gravity. Bukan. Dia ada istilah dia. Dia peristiwa tu. Bila bintang sama bintang dia berlanggak, dia meletup. Bila meletup serpihan-serpihan tu dia cantum balik jadi bumi. Dia panggil, ada dia punya nama proses tu. Allah SWT. Dia bisa lama tak speaking, dia lupa benda-benda tu. Ni jahil ni. Tapi jahil basir, saya mengaku tak erti. Kalau dia jahil murakkab, dia buat terror. Dia kata dunia ni berlaku atas kerana tu. Dia semula jadi, bukan ada siapa-siapa jadikan pun dia kata. Faham tak? Ni i'tiqad kebanyakan ahli falsafah. Macam mana berlaku satu-satu benda atas dunia ni, dia beriktikad berlakunya sesuatu atas daripada usaha kita, bukan daripada ketetapan Allah. Macam kita main mengaji, kita boleh duduk ramai-ramai dalam masjid hari ini, kita boleh main mengaji kitab hari ini. Adakah berlaku atas usaha kita ataupun kerana Allah telah menentukan ke atas kita? Lepas tu baru ni Allah tarbiyah kita tentang dengan peristiwa kapal selam yang meletup dalam ayak. Dia meletup pada kedalaman Allahumma salli alaihi 38,000 kaki kan lebih kurang dah kan. Allah SWT 38,000 kaki. Dia meletup dalam keadaan cepat. Depa kata orang hak dalam tu pun tak sempat rasa sakit, dah mati lah. Allah SWT dia punya cerita dia macam tu. Tapi mana ada orang mati tak rasa sakit. Allah SWT dia mesti sakit. Malaikat rentak roh tu sakit. Allah SWT jadi bayangkan macam mana mereka ni, Allah dah kata dah. Bila Allah kata dalam Quran, ketika mana sampai pada saat kematian, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Dia takkan lambat walau sesaat, dan dia takkan cepat walau sesaat. Ini Tuhan kata dalam Quran. Dan bila Allah takdirkan mati dekat sekian tempat, masa sekian, waktu sekian, bayangkan tuan-tuan, hanya kerana mereka ni telah ditakdirkan Allah untuk mati dalam laut, mereka sanggup bayar duit sebab nak pergi mati kat bawah. Hai. Kalau mereka tahu lah kata turun-turun sekali bawah ni, memang malaikat mau duk tunggu bawah tu dah. Mereka nak bayar ke seorang 250,000 USD ni? Faham lagi ni? Maka berlaku tadi ni atas kerana usaha mereka ke?
atas kerana ketentuan Allah. Sebab Allah dah tentu mereka ni semua jadi orang kaya. Pasal kalau tak kaya, macam mana nak bayar mahal nak pergi mati? Jadi kaya ni atas usaha ke atas anugerah? Lepas tu orang kata kaya ni adalah amanah, bukan milik kita. Lepas tu kumpulan Rabbani dia buat lagu Mana milik kita. Dia dah tak ada milik kita, tak ada, semua Allah yang punya. Jadi hak kita ni sebenarnya hanya sekadar tukang melakukan perkara yang Allah telah tentukan. Jadi ni yang takut. Pasal tu bila kita mengaji tauhid, kita reti tentang hal ni, setiap saat kita akan ketakutan terhadap Allah. Saat gini Tuhan nak bagi aku buat apa pula kita? Faham tak? Saat gini Tuhan nak bagi jadi lagu mana pula? Dia jadi tertanya-tanya dan dia jadi takut tanda. Allahumma salli alaihi wasallam. Faham? Maka yang mengeluarkan kita daripada perkara ni, pengetahuan tentang hal ini, adalah disebabkan jahil murakkab. Itu kita tak sedap yang kita tak tahu. Tapi bila orang ajak pula kata kita ni tak betul, kita kata tak, aku betul juga. Dia duk kata dia betul. Maka ni bahaya. Maka yang terkeluar daripada makna orang yang berpengetahuan itu adalah jahil. Manakala jahil tu pula sendiri terbahagi pada dua, jahil basir dan juga jahil murakkab. Selesai. Boleh faham tu? Baik. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, yang disebutkan keluar daripada makna pengetahuan itu, yang kedua selepas mana jahil daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan itu adalah syak. Syak ni juga merupakan perkara yang terkeluar daripada makna pengetahuan, iaitu mendapatkan tiap-tiap daripada dua ternafi itu atas bersamaan. Maksud apa ni? Iaitu tak pasti, duduk pada tengah-tengah ni syak. Allah subhanahu. Faham tak? Okey, macam mana maksud dia? Allah subhanahu. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beli tiket kapal terbang nak pergi ke Kuala Lumpur. Masa berdiri dekat depan pintu pelepasan ni, kat gate border ni, Allah SWT nak masuk, kita jadi syak. 50-50 sama berat. Aku nak pergi ke aku tak mau pergi? Aku nak pergi ke aku tak mau pergi? Pasal apa nak pergi ke tak mau pergi ni? Kerana takut. Faham? Kerana takut. Takut tak sampai satu. Allah SWT. Takut ada urusan pula kat sini. Aku ni patut pergi ke tak? Dia jadi lagu tu. Dan perasaan itu bersamaan, sama berat, 50-50. Jadi ni duduk dalam kategori syak. Okey, contoh lain lagi nak bagi senang faham. Kita nak masuk bank CIMB, tiba-tiba ada orang duduk depan pintu bank. Assalamualaikum Ji, saya ni 4 hari dah tak makan. 4 hari dah tak makan, boleh tak minta duit makan sikit dia dah. Kita nak bagi dengan tak bagi itu sama berat. Nak bagi pasal dengar 4 hari tak makan lah. Tak mau bagi pasal tengok badan macam 40 hari duduk makan tak berhenti. Boleh faham? Jadi masa tu kita duduk dalam kategori syak. Faham? Nak bagi, tapi tengok badan ni macam tak percaya pula 4 hari tak makan. Allah SWT tak mau bagi. Dia kata 4 hari dah tak makan. Lalah kali bagi tak? Bagi tak? Tak bagi pun. Pasal apa? Dia fikir sampai dalam kereta, bawa sampai ke rumah. Sampai ke rumah dia baru rasa, patut bagi tadi. Kalau bagi pun bukan dia tak kaya pun. Masa dah kat rumah dah, baru dia dapat jawapan. Faham? Pasal apa ni? Sebab dia duduk pada tempat syak. Maka syak ni bahaya dah. Syak ni bahaya. Baik. Boleh faham? Iaitu ragu-ragu. Itu bahasa mudah ni. Baik.
Dan yang ketiga yang mengeluarkan daripada makna pengetahuan itu, kata musannif, iaitu zon. Apa itu zon? Iaitu berat pada hatinya itu mengetahui, dan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Ni dia duduk pada sangkaan. Bila situasi yang sama, orang duduk kat depan bank minta duit kita, kita nak bagi duit ke dah, hati kita duduk berasa berat sangat nak bagi. Pasal apa ni? Sian lah kat dia, dia ni sungguh ni tak makan ni. Tapi Allah SWT Muhammad, pada hati dia juga ada perasaan rasa macam sungguh lah. Hati adalah kali sebelum balik huluk juga duit bagi. Dia bagi juga, cuma tak banyak lah, cukup beda-beda lepas dia nak beli makan hak paling murah. Faham? Tuan, kalau nak sedekah, jangan duk bagi dah RM1, RM2 dah. Paling-paling kedekut sangat pun, al-bakhilun sangat-sangat, bagi RM5. Kedekut baik sangat lah, Allah SWT, bagilah RM5. Pasal apa? Kalau sungguh memang dia memerlukan, kurang-kurangnya dah melepaskan kita daripada dosa. Sebab RM5 ini adalah jumlah yang cukup nak beli nasi dengan ayak. RM5 cukup. Kalau bagi RM2 tak cukup dah. Boleh beli nasi, ayak tak boleh beli. Makan-makan mengkelan, mati kat situ dah. Dosa siapa tanggung? Ustaz, takkan kami nak tanggung? Jangan. Tuhan tanya esok. Lainlah kalau kita bagi RM2, memang ada RM2 Ustaz, kalau kami bagi duit dia pergi beli dadah lagu mana? Nampak tak? Tak nampak, tak ada. Selesai. Jadi pasal apa dia boleh main rasa sangka-sangka? Dia duduk pada situasi zon nama dia. Faham tak? Jadi dalam pada nak mengenal akan Allah Ta'ala pun sama. Nak menjadikan hati kita ni hilang daripadanya jahil. Nak menghilangkan daripada hati kita ni akan syak. Nak menghilangkan daripada hati kita terhadap keyakinan terhadap kewujudan Allah Ta'ala ni akan zon. Nak bagi hilang tiga-tiga ni. Dan yang keempat, tuan-tuan, iaitu waham, iaitu ringan pada hatinya pada mengetahui, dan berat pada hatinya pada tiada mengetahui. Allah SWT, dia waham ni lawan bagi zon. Baik. Maka orang yang bersifat dengan salah satu daripada 4 perkara ini, tiada bagi mereka itu iman. Wal'iyadzubillahi min zalik. Maka musannif kata, kalaulah duduk pada diri seorang mukallaf itu, seseorang yang diamanahkan oleh Tuhannya untuk benar-benar merasakan diri hamba kepada Tuhannya. Allahumma salli alaihi. Dia ada satu je daripada 4 perkara ni tadi. Jahil, Allahumma salli, syak, zon, dan juga waham. Salah satu saja daripada 4 ni, maka kata musannif, tiada bagi mereka itu iman. Pasal apa? Macam mana nak jadi iman, nak yakin sungguh dengan Tuhan? Kerana dia jahil. Kalau kata dia tak jahil pun, dalam hati dia masih ada syak, habis juga. Nak yakin macam dengan Tuhan, nak masuk duit dalam tabung, masuk tahu Allah kata satu sedekah aku balas balik 700, nak masuk duit ni, dia mai syak dalam hati. Kalau masuk-masuk Tuhan tak bagilah lagu guna. Selalu dia kan, kes tu RM1 tak jadi tengok tabung. Sebab tu bagus masjid ni dia buat tabung Luk Sinar, supaya tak mendatangkan fitnah pada masjid. Saya kat madrasah saya, tuan-tuan, saya buat tabung Luk Sinar, saya letak tengah pintu. Saya saja yang buat kat situ. Pasal apa? Nak tunjuk ke orang yang mai ramai-ramai tu tak bagi duit pun nak. Pasal orang kata saya kutip duit. Tu duk ada duk minta sumbangan merata tu. Saya letak tabung tu. Apa tengok sendiri, ada duit tak ada duit. Fikir sendiri duit dalam tu. Tak ada. Payah-payahlah nak masuk duit dalam tu. Macam tabung masjid ni juga. Nasib-nasib tabung sedunia ni serupa. Kalau tabung-tabung ni dia buat mesyuarat, buat perjumpaan, tuan-tuan, dia akan meluahkan perkara yang sama.
Kita ni sampai bila nak terima duit RM1? Takkan sehina itu taraf kita di mata hamba-hamba Allah, lewahan lagi. Pasal apa jadi macam tu? Kerana kita ni mempunyai syak. Kita ragu-ragu. Allah SWT. Kalau tak ada syak sekalipun, kita ada zon. Nak masuk dah, tapi dia mai rasa dalam hati ni, hak sikit tadi ni, kalau masuk-masuk ni macam mana? Lah kali nak masuk daripada 100 tinggal 50, nak masuk 50 tinggal 20, nak masuk 20 tinggal 10. Lah kali RM1 juga masuk. Cuma dia mula dia tadi 100. Faham? Kalau kata tak ada zon sekalipun, ada waham, maka tu juga akan menyebabkan keimanan dia terhadap Allah itu akan berkurang. Sebab keimanan dengan Allah Ta'ala ni, ketika mana seorang hamba nak balik bertemu dengan Tuhan dia, mestilah dalam keadaan jazam. Jazam ni maksudnya dia bulat, penuh betul. Dia tak ada cacat, dia tak ada kurang, tak ada tang mana, tak lompong, tak ada. Dia sempurna keimanan dia. Allah SWT. Kena jazam sungguh. Allah SWT. Baik. Artinya jikalau adalah ia i'tiqad akan Allah dan akan Rasulnya dengan jahil, atau dengan syak, atau dengan zon, atau dengan waham, maka orang itu kafir, wal'iyazubillahi min zalik. Maka musannif kata, ketika mana seseorang itu beriktikad kepada Allah dan Rasul dalam keadaan salah satu daripada 4 perkara ni, beriktikad akan wujudnya Allah, benarnya Rasulullah, dengan kejahilan, kafir, kata musannif. Beriktikad dengan syak, kafir juga. Beriktikad dengan zon, kafir juga. Beriktikad dengan waham, kafir juga, wal'iyazubillah. Jadi sebab tu ulama sebut mengaji sampai kita ni terkeluar daripada kejahilan. Lagi mana kita duduk pada situasi jahil. Apa tanda jahil, tuan-tuan? Bila orang tanya, kita tak boleh jawab. Tuan-tuan bab kenal Tuhan ni dah duduk pada kategori alim ke jahil lagi? Kalau saya tanya satu soalan ni ringkas, tuan-tuan boleh jawab? Ustaz tanya lu, tak tanya macam mana kami nak tahu dah? Baik. Kalau saya tanya tuan-tuan, Allah ni siapa? Boleh jawab tak? Boleh jawab? Saya biasa masa ngaji dengan marhum Baba Haji Saleh. Saya ingat hari ni Baba tanya dalam kuliah, masa tu mengaji kitab Baqarah. Baba tanya, Allah SWT. Saya kalau mengaji dengan Baba tu, saya duduk belakang. Saya tak duduk depan. Hak depan ni semua abang-abang hak pandai-pandai lah. Pasal tu Allah SWT, orang tak perasan saya pernah mengaji dengan Baba. Saya duduk belakang. Raja duduk belakang kan? Takut kan? Sebab kita sedap, kita orang bodoh kan? Allah SWT. Jadi nak mengaji, Baba tanya, tiba-tiba hari tu Baba tanya, Allah ni siapa dia dah? Dia tunjuk seorang, Mu. Allah ni siapa? Mu. Jawab. Mu jawab. Tak jawab. Tanya, jawab lah, dia marah. Tak mau jawab juga. Tanya orang lain pula, suruh jawab. Lah kali ada seorang jawab. Dia kata, Allah ni Tuhan ni dah. Baba dengar jawapan tu. Kalau kita, tuan-tuan, kita ni bila orang tanya Allah siapa? Allah tu Tuhan lah. Itu kan jawapan biasa, tidak? Kita kata betul ke tak betul? Betul, Allah Tuhan. Takkan Allah tu benda lain kot? Takkan Allah tu lembu ke tak? Allah tu Tuhan. Mesti kita kata betul. Kami kat belakang tu, akhirnya ada seorang kat orang jawab. Apa Baba kata? Mu sesat ni dah. Allah bukan Tuhan. Tu dia, pening terus. Dah pasal apa Allah bukan Tuhan pun dah. Dia kata, siapa kata Allah Tuhan? Siapa kata Allah Tuhan? Angkat tangan. Tak berani angkat tangan. Satu guru tanya. Tuan-tuan berani? Dan dia kata salah. Kita nak kata, betul, boleh. Tak berani lah. Masa-masa kat tunduk. Tunggu Baba jawab.
Maka baba pun jawab lepas tu, kata Allah bukan Tuhan ni, kata. Allah ni sifat bagi Tuhan. Tuhan ni siapa? Tuhan tu zat dia. Maka boleh tunjuk tak zat Tuhan? Mana boleh tunjuk? Sebab laisa kamitslihi syai'un. Allah sebut dengan jelas dalam Quran, tidak ada pada dia tu yang bersamaan dengan dia. Satu pun tak ada sama. Jadi kalau boleh tunjuk Tuhan ni dia besar, dia lagu ni, maksud tak betul. Pasal laisa kamitslihi syai'un. Pasal tu bila disebut dalam Quran yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan itu di atas segala-galanya, perlu kepada takwil. Sebab kalau kita nak terjemah tangan kat situ tanpa takwil, takkan betul punya. Pasal laisa kamitslihi syai'un. Tak? Macam geng-geng puak-puak Wahabi tu, dia kata tangan Tuhan, tangan lah dia lah. Syekh tanya kita pula, tangan dengan kaki sama? Tak sama. Dia sebut tangan-tangan lah. Tu bodoh lah. Ni jahil murakkab. Tak? Pasal apa duduk pada jahil tadi, jahil murakkab, menyebabkan i'tiqad dengan Tuhan jadi betul tak? Tak betul. Bila tak betul, sebab tu musannif kata dalam kitab ni, ketika mana ada salah satu daripada 4 benda ni saja dalam i'tiqad dia terhadap Allah dan Rasulullah, tak piak dah. Oh, berat. Betul tak? Betul lagi? Tuhan lebih mana? Tangan dah macam ni je dah. Oh, bahaya. Faham? Allah kata dalam Quran, nah, macam mana Allah SWT? Allah duduk atas kursi dia, macam mana? Wasi'ahu kursi alal arsh kan? Allah Ta'ala duduk di atas arash dah. Macam mana Tuhan duduk? Lagu saya duduk dia tak? Faham tak? Mana kata berkuasanya Allah Ta'ala itu ketika mana duduk atas kursi, Tuhan bangun hilang pun. Lepas tu bila kita tanya dia pun satu soalan mudah kan? Kalau lagu tu kita kata Tuhan ni duduk atas arash, arash ni tempat bersemayam Allah Ta'ala, Allah kena duduk atas arash sebagai nak menunjukkan kebesarannya. Maka antara arash dengan Allah ni, siapa dulu? Kita tanya soalan tu ya. Tuhan dulu lah, dia kata Tuhan yang buat arash. Dah tu sebelum Tuhan buat arash, Tuhan duduk tahu lah. Tuhan merimpat kat kaki 5 syurga. Tak boleh jawab mereka sampai ke sudah. Pasal tu kita kata akidah yang mereka bawa salah. Kalau kata perlu Allah Ta'ala duduk atas arash, baru boleh jadi seorang yang berkuasa. Sebelum Tuhan buat arash ni, Tuhan numpang rumah kawan dia. Kalau kita kata Tuhan menumpang duduk tempat kawan dia, mana kata ada lagi selain pada Tuhan pula dah. Faham lagi ni? Jadi boleh kita nak bercerita pasal Tuhan dengan kita? Takkan boleh sampai bila-bila. Faham? Tak boleh bercerita bukan atas kerana tak reti, tapi kerana tak sampai nak menceritakan hakikat. Tak boleh nak bawa pasal apa? Laisa kamitslihi syai'un. Pasal tu bila mula mengaji tauhid tak reti, bila mengaji tauhid dah habis mengaji pun tak reti juga. Cuma tak reti dalam pada nak menyampaikan hakikat. Jelas? Bukan tak reti pada hakikat. Dia tahu tentang hakikat ni, Tuhan ni lagu mana, Rasulullah ni lagu mana, tapi nak menyampaikan hakikat dekat orang, dia tak boleh nak sampai, tak boleh nak cerita. Bila kata Tuhan lagu mana, hanya sekadar lafaz Allah. Dia sebut Tuhan, dia dah rasa dah. Allah ni lagu mana? Allah. Kata, Allah. Tiap main musibah Allah, main benda-benda tak ada Allah. Tu baru bab Allah Ta'ala. Bab Rasulullah pula, ketika tu lah dia tak berani buat lebih kurang dengan Rasulullah. Faham? Tak berani dia nak mempergunakan nama Rasulullah untuk kepentingan diri dia. Dia tak berani. Sebab dia mengenal akan Rasulullah itu dengan sebenar-benar hakikat. Maka nak mengaji tentang i'tiqad terhadap Allah dan Rasulullah ni tuan-tuan, sampai tahap hilang ke atas diri kita 4 benda ni: jahil, syak, zan, waham. Clear lagi? Boleh faham lagi ni?
Mudah. Hari ni rasa macam senang pula pergi tahid tu. Bulan lepas, minggu lepas rasa macam payah pula. Ni rasa macam senang pula, faham kan? Alhamdulillah, Allah izin, Allah tolong. Faham tak? Itu Tuhan bagi semua, bukan kita. Bukan sebab kita ni orang pandai. Kalau kita ni orang pandai, setiap kali mengaji faham sedia. Tapi sebab kita ni Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, maka Allah Ta'ala izinkan ke atas kita untuk menjadi orang yang difahamkan dengan hakikat ilmu. Maka kena ingat ni sampai bila-bila tuan-tuan. Mengaji sampai hilang ke atas kita 4 benda ni. 4 benda ni kena hilang pada diri kita, baru menjadikan kita ni menjadi orang yang mempunyai i'tiqad yang sebenarnya kepada Allah dan Rasul. Cuma yang menjadi masalah tuan-tuan, tempoh hidup kita ni tak panjang, maka jangan bertangguh-tangguh dalam pada nak ngaji. Tak ada satu jaminan pun yang memberi jaminan ke atas kita untuk hidup lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak ada. Maka sebab tu bila ada peluang nak mengaji tuan-tuan, mengaji. Ada peluang mengaji, tambah-tambah usia kita ni duduk pada waktu-waktu masa-masa tambahan kritikal. Masa kritikal. Main umur-umur lagu ni baru nak jumpa jalan, maka jangan tangguh. Allah SWT. Jangan tangguh. Cari jalan, cari ilmu. Cari faham tadi ni supaya i'tiqad kita betul. Siapa kat sini dia tak mau mati dalam keadaan mendapat redha Allah? Ada? Ada? Sedangkan Allah sebut dalam Quran, irji'i ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ini Tuhan kata, wahai sekalian nafsul mutmainnah, wahai sekalian orang-orang yang baik, kata Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah menghadap Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Nak balik dekat Tuhan ni tuan-tuan, nak Allah redha kat kita, syarat yang pertama kita kena redha nak balik dulu. Masalahnya kita ni redha tak lagi kalau nak balik ke Allah hari ni tuan-tuan. Kalau malaikat mai tanya kita, hei si fulan, pukul 7.30 lagi, aku nak mencabut nyawa. Hang get ready dah? Habis siap-siap kemas barang apa-apa patut nak balik jumpa Tuhan lah ni. Contohlah kalau malaikat mai abad. Tapi tak ada, malaikat tak mai abad tuan. Contoh saja. Kena abad bagi clear sekali kamu boleh. Allah sebab. Sekali depa crop video tadi, depa pergi bubuh. Rupanya malaikat dia tanya dulu nak balik. Mampu. Allah sebab. Ni saya bagi contoh tuan-tuan. Seandainya malaikat dia mai tanya kat kita, hei si fulan, 7.30 lagi aku nak ambil roh hang lah, hang siap-siap lah apa patut. Baik, dalam keadaan hati kita ni tengah lazat merasakan nikmat dunia tuan-tuan, kita nak dah ikut malaikat tu pergi balik? Nak ikut tak? Nak ikut tak? Tak ikut lah. Kita kata apa, nanti esok boleh esok. Bini aku janji nak masak nasi daging siam ni, bagi makan dulu malam ni. Esok malam ni boleh, esok. Katalah malaikat kata tak apa, esok aku main. Katalah contoh, esok aku main. Kira apa? Amal dalam pukul 9.30, 10 tu. Pukul 8.30 kawan telefon, weh jom pergi mengai dulu petang ni. Pot baik dia, ada siakap 8 kilo, 10 kilo dah. Jom pergi. Aku janji dengan malaikat nak balik jumpa Tuhan lah ni kata. Wah nak mati dah. Sat-sat, sekali aku jumpa, aku minta tangguh sat. Pergi apa kita pergi mengai? Dalam Q3 ke tu. Okey. Malaikat mai pukul 10. Assalamualaikum. Kumai nak cabut nyawa ni, jom balik jumpa Tuhan, jom. Kita akan kata buat dah. Bokeh dah ready kat pintu lah. Ni mai minggu depan. Dah ni sampai ke sudah tak mati dah.
Pasal tu malaikat mai dia tak tanya soalan dah. Dia tak bagi amaran dah. Pasal apa? Tahu dah perangai dah. Punya dahsyat kita punya tahap ketegak kita ni, kasih kat dunia ni tuan-tuan. Dah sampai ke akhirat pun minta nak patah balik ke dunia. Sampai kat sana dah. Mampu dah. Dah rasa dah sakit, kena rentak roh. Sakit. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi kami balik Ustaz. Kami nak buat amal soleh. Ulama kata apa? Kalau Tuhan bagi izin pun kita balik, kita tetap takkan buat amal soleh. Sebab memang sifat manusia macam tu. Faham? Jadi pasal apa jadi lagu tu? Ni tadi ada 4 benda duduk kat diri dah, menyebabkan i'tiqad dia terhadap Allah Ta'ala dan Rasulullah ni takkan sempurna. Maka sebab tu kita khawatir tuan-tuan, kalau sepanjang usia kita ni, kita masih lagi duduk dalam kategori ni. Cabaran ni tuan-tuan, kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita minta tolong sama-sama. Saya minta tolong kat Tuhan, tuan-tuan pun minta tolong kat Tuhan. Supaya Allah bantu kita jadi orang yang reti tentang hakikat Allah. Jadi orang yang reti tentang hakikat Rasulullah. Jadi orang yang kalau buat salah tuan-tuan, dia reti nak minta ampun. Dia tak terus duduk dalam salah. Kita minta macam tu tuan-tuan. Moga-moga kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, habis bab tu. Faslun ta'liq. Jadi adapun orang ta'liq, iaitu i'tiqad kepada Allah dan Rasul itu semata-mata ikut orang bekerja, atau nanti kita akan sambung insya-Allah tentang orang-orang yang ta'liq, iaitu orang-orang yang mengikut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insya-Allah. Baik. InsyaAllah kita minta doa dan minta doa tuan-tuan. Moga-moga Allah bagi izin kita semua ni jadi orang baik, jadi orang soleh insya-Allah. Moga-moga Allah jaga kita sampai akhir hayat tuan-tuan. Jangan dihilangkan kat atas kita ni nikmat berbuat baik insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekarang tu tuan-tuan. Sebelum tangguh macam biasa tuan-tuan tolong doakan saya. Doakan saya, keluarga saya, anak-anak saya, madrasah yang kita usahakan sama-sama. Sahabat-sahabat saya, guru saya tuan-tuan tolong doa supaya kami semua ni duduk dalam ketaatan tuan-tuan. Mudah-mudahan berkat doa semua tuan-tuan orang baik-baik, tuan-tuan tolong doa Allah kabulkan untuk kami insya-Allah. Maka mudah-mudahan tuan-tuan juga dapat balasan yang lebih lagi daripada tu insya-Allah. Sebab saya ni menumpang kebaikan doa orang ya tuan-tuan. Kalau ikut saya bukan baik, saya orang jahat tuan-tuan. Tapi sebab kebaikan doa tuan-tuan, Allah izin untuk buat baik walaupun dalam keadaan diri masih jahat tuan-tuan. Kita tolong doa. Boleh insya-Allah. Jadi macam biasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli produk-produk madrasah, saya tuan-tuan boleh tengok kat luar insya-Allah. Tuan-tuan supportlah dekat mana boleh. Kalau tak mau beli pun tolong doa. Pergi duduk depan tu tolong doa, ya Allah Tuhanku, kau tolong lariskan perniagaan madrasah ustaz ni tuan-tuan. Minta dengan Allah. Supaya dengan sebab majunya perniagaan mereka, sekolah mereka lebih berkembang insya-Allah. Moga ramai lagi dapat manfaat insya-Allah. Tolong doa macam tu insya-Allah. Jadi saya kira cukup sahaja tu. Yang baik datang kepada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.